Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas seperti biasa, maklumkan kepada saya akan rujuk komen, share ramai-ramai ya. Shadow ban ni tak ada kesudahannya ya, tak kira lah platform mana. Shadow ban ni sekarang ni sedang berleluasa. Dan juga sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin ya, di mana banyak saya membuat pemberitahuan, so pastikan anda sertai, rajin sikit. Baik, saya telah memulakan satu siri live untuk menjelaskan formula ataupun cadangan saya bagaimana rakyat boleh diberi kuasa untuk memilih Perdana Menteri. Okey, terima kasih ya, audio jelas. Okey. So bagaimana rakyat boleh diberi kuasa ataupun peluang untuk memilih Perdana Menteri. So ini telah saya jelaskan bermula dengan satu live di mana saya memperkenalkan idea itu, dan seterusnya di dalam bahagian kedua di mana saya telah membincangkan soalan-soalan berbangkit, masalah-masalah berbangkit. Dan sekarang ni dah masuk bahagian ketiga dan ada lagi bahagian-bahagian lain. Tetapi bahagian ini adalah amat menarik sebab saya akan beri satu jalan penyelesaian yang amat mudah, amat mudah dalam pertimbangan berhubung dengan pindaan perlembagaan untuk merealisasikan idea ini. Okay. Now, sebenarnya untuk merealisasikan idea ini ada banyak cara. Ada banyak cara, semuanya melibatkan pindaan perlembagaan persekutuan. Ada yang mudah, ada yang rumit. Dan hari ini saya akan ceritakan yang paling mudah dan paling saya mengesyorkan, paling saya rasa paling sesuai. Okay. So, untuk anda memahami apa yang saya ceritakan, anda perlu scroll ke bawah dan rujuk live-live saya bahagian 1 dan 2 berhubung dengan tajuk ini. Tetapi rumusan bahagian 1 dan 2 adalah seperti berikut. Saya telah mencadangkan bahawa pada pilihan raya umum, apabila rakyat keluar untuk membuang undi, okay, dia ada pilihan calon parlimen yang dia nak pilih kan. Okay, so saya telah mengambil dalam 2 live itu Bukit Gelugur, kawasan parlimen Bukit Gelugur di Pulau Pinang sebagai contoh. Jadi jika Bukit Gelugur ada 2 calon dari 2 parti berasingan, calon pertama katakan nama dia Ali dari parti A, calon kedua katakan nama dia Ahmad dari parti B. Jadi anda perlu memilih siapa yang anda hendak sebagai wakil rakyat di kawasan parlimen Bukit Gelugur. Tetapi di tepi setiap calon ada satu lagi kotak di mana anda juga boleh memilih jika anda fikir calon itu layak menjadi Perdana Menteri. Okey. So ini akan dilakukan untuk semua ahli parlimen, semua kawasan parlimen, maaf. So jika bila pilihan raya dah selesai, pengundian tamat, akan bermulalah proses pengiraan undi dan seterusnya akan diumumkan siapa yang menang, siapa yang kalah. So sebelum hari keesokannya kita akan dapat 222 ahli parlimen yang baru. Bezanya, kalau dulu kita ahli parlimen itu hanya dipilih berdasarkan berapa ramai yang sokong dan fikir dia perlu jadi ahli parlimen. Kini setiap ahli parlimen ada juga peratus yang fikir dia harus menjadi Perdana Menteri. Okay, so peratus itu datang daripada mereka yang keluar mengundi. Contohnya ahli parlimen Bukit Gelugur, Ali menang. Jadi daripada yang keluar mengundi, 70% memilih Ali sebagai ahli parlimen dan Ali menang. Dan kebetulannya 70% itu juga memilih Ali sebagai calon Perdana Menteri. Maka sekiranya sudah diadakan satu persetujuan bahawa satu threshold ataupun satu cut off point ditetapkan, iaitu 70%, untuk melayakkan seorang itu menjadi calon Perdana Menteri. Maknanya jika satu persetujuan dicapai antara
dengan SPR dan sebagainya, kita letak 70%. Jika 70% yang keluar mengundi turut memilih ahli parlimen itu sebagai calon Perdana Menteri, maka dia layak untuk dipertimbangkan sebagai Perdana Menteri. So kita lihat berapa ahli parlimen yang dapat melepasi threshold itu ataupun had itu, ketetapan itu. So katakan ada 12 ahli parlimen yang bukan hanya menang di kawasan parlimen berkenaan, tetapi lebih 70% yang keluar mengundi turut memilih dia sebagai calon Perdana Menteri. Maka ada satu senarai 12 ahli parlimen yang boleh dipertimbang untuk jawatan Perdana Menteri. So itu sepintas lalu cadangan saya. So kemudian senarai ini akan diserah kepada Agong dan Agong akan membuat keputusan. Okey. So pindaan mana yang kita perlu buat? Now dalam live bahagian kedua saya jelaskan kita tidak perlu meminda perkara 43/2. Perkara 43/2 saya perlu jelaskan dulu. Ianya memberi kuasa mutlak, iaitu kuasa budi bicara, di mana pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, ahli parlimen yang mungkin mendapat sokongan majoriti. Mungkin ya dapat sokongan majoriti. So itulah kandungan bahagian perkara 43/2. Now, saya beritahu kita tidak perlu pinda. Mengapa saya beritahu benda tu? Sebabnya jika kita pinda, kita cuba hadkan pilihan yang ada pada Agong, kita sebenarnya mengurangkan kuasa mutlak Agong. Maknanya kuasa itu tidak mutlak. Saya tidak hendak kurangkan kuasa Agong. Saya hendak ianya kekal mutlak. So bahagian itu saya tak sentuh. Dan ramai yang tidak faham perkara 43/2. Ramai fikir jika contohnya, saya selalu ambil contoh Barisan Nasional pada PRU 13. So PRU 13 kita tahu Najib yang menang. So contohnya Najib menang PRU 13, kemudian Barisan Nasional mencalonkan nama Najib. Agong tiba-tiba kata saya tak mau nama ni, saya nak nama lain. Boleh tak? Boleh. Kemudian Barisan Nasional tak puas hati, dia hantar 130 akuan bersumpah membuktikan Najib ada sokongan majoriti. Agong kemudian kata saya masih tidak hendak nama ni, saya hendak nama lain. Boleh tak? Boleh. Kerana Agong boleh sahaja dia ambil contohnya pada ketika itu Timbalan Perdana Menteri ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, dia ambil Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan dia lantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, walaupun akuan bersumpah yang dihantar adalah menyokong Najib. Boleh Agong buat. Kerana pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin mendapat sokongan majoriti. So disebabkan itu, selepas lantikan dibuat, apabila parlimen bersidang, Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu membuktikan keabsahannya menerusi undi percaya atau tidak percaya. Ya, so itulah sebenarnya kuasa Agong yang diberikan oleh beberapa perkara dalam Perlembagaan Persekutuan, antaranya yang khusus kepada pelantikan Perdana Menteri, iaitu 43/2. Dan sama juga dalam kes Anwar Ibrahim. Selepas PRU 15, Perikatan Nasional menghantar 115 akuan bersumpah menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tetapi Agong tetap melantik Anwar sebagai Perdana Menteri kerana perkara 43/2 memberikan Agong kuasa budi bicara untuk berbuat demikian, kerana mungkin pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, Anwar mungkin mendapat sokongan majoriti. Dan sebab itulah Anwar telah membuat bila parlimen bersidang, dia telah membenarkan usul percaya atau tidak percaya dan dia menang. Malah sekaligus bermakna dia telah buktikan keabsahannya. So insiden melibatkan pelantikan Anwar juga membuktikan apabila seseorang ahli parlimen itu
sebaik saja selepas pilihan raya dia tidak ada bukti sokongan majoriti, tetapi jika Agong melantik, kadang-kadang ahli parlimen boleh berubah fikiran dan menyokongnya, seperti mana yang berlaku dalam kes Anwar. Selepas PRU 15, Sabah dan Sarawak sebenarnya tak mahu Anwar, ramai dalam BN tak mahu Anwar, tapi bila Agong dah lantik, akhirnya semua bersetuju. So Anwar dapat buktikan keabsahannya. So itulah kuasa mutlak budi bicara yang di-Pertuan Agong yang ada pada perkara 43/2. Jadi saya sebut dalam live bahagian 2, perkara itu tidak perlu dipinda. Jadi nak pinda bahagian mana? Itu soalan pertama. Dan soalan kedua yang diajukan kepada saya oleh seorang pendengar, dia kata, Regi kata tak mau pindah perkara 43/2. Tetapi bukankah apabila Regi mencadangkan dihantar satu senarai calon-calon yang mungkin layak, ianya seperti anda mengekang pilihan yang di-Pertuan Agong? Okey, ini saya jelaskan. Sebenarnya hari ini parti yang menang, andai kata ada satu parti dia menang majoriti, dia akan calonkan satu nama. Dan ikut formula saya, ada senarai yang ada banyak nama. So sebenarnya kita meluaskan lagi pilihan yang di-Pertuan Agong. Dan jangan lupa, kita boleh calonkan, tetapi yang di-Pertuan Agong boleh sahaja pilih orang lain. Sebab perkara 43/2 memberikan kuasa mutlak kepada yang di-Pertuan Agong untuk memilih dan melantik orang pilihan dia. Ini terbukti pada PRU 15. So tak timbul soal kita hantar senarai, kita hantar satu nama ke, kita hantar senarai ke, kita mengekang pilihan yang di-Pertuan Agong. Tak timbul soal itu. Sebab itu saya tegaskan, saya tidak mahu perkara 43/2 dipinda. Jadi bagaimana kita boleh merealisasikan pilihan rakyat ni, senarai yang saya beritahu pada awal live ini, tanpa meminda perkara 43/2? Jawapannya ada banyak cara. Hari ini saya beri satu cara. Kita hanya meminda bahagian perlembagaan dan yang berkait dengan Suruhanjaya Pilihan Raya, dan juga pinda Akta Suruhanjaya Pilihan Raya. Sebegitu rupa supaya selepas pilihan raya umum, Suruhanjaya Pilihan Raya pada keesokan harinya wajib menghantar satu senarai semua ahli parlimen yang menang dalam pilihan raya yang juga melepasi threshold 70%, di mana 70% atau lebih daripada pengundi yang mengundi ahli parlimen itu turut bersetuju dia harus jadi Perdana Menteri. So sekiranya contohnya dalam satu-satu pilihan raya ada 12 ahli parlimen yang lebih 70% daripada pengundi yang mengundinya juga bersetuju dia harus jadi Perdana Menteri, maka 12 nama itu Suruhanjaya Pilihan Raya wajib secara berperlembagaan menyerahkan nama itu secara rasmi kepada senarai itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan senarai ini kita panggil senarai rakyat. Now, ini tidak bermakna kita kekang parti politik daripada menghantar nama calon mereka. BN masih boleh hantar calon mereka. Pakatan Harapan masih boleh hantar calon mereka. Perikatan Nasional masih boleh hantar nama calon mereka. Tetapi itu senarai parti. So, menurut formula ini, hanya buat pindaan yang bersangkut paut dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga akta yang bersangkut paut dengan Suruhanjaya Pilihan Raya, sebegitu rupa supaya Suruhanjaya Pilihan Raya akan terpaksa menurut perlembagaan untuk menghantar satu senarai, iaitu senarai rakyat, senarai ahli parlimen yang boleh layak menjadi calon Perdana Menteri, mendapat lebih 70% sokongan untuk menjadi Perdana Menteri daripada mereka yang keluar mengundi di kawasan parlimen masing-masing. Okey. So bila senarai itu dihantar, Agong sekarang ada beberapa senarai. Kalau dulu Agong hanya ada senarai parti. Contohnya selepas PRU 15, Agong ada senarai Perikatan Nasional dan namanya adalah Muhyiddin Yassin. Agong juga ada senarai Pakatan Harapan di mana namanya adalah Anwar Ibrahim. So itu senarai parti. Sekarang ini menurut formula ini, Agong akan ada senarai rakyat dan senarai parti. Dan senarai rakyat ni semestinya besar.
Mungkin ada 10 nama, 15 nama, semestinya besar. Now, oleh kerana kita tidak pindah perkara 43/2, Agung, kita bukan mengekang kuasa Agung. Agung tetap ada kuasa mutlak. Agung tetap boleh ketepikan semua senarai dan pilih orang yang dia fikir, pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, mungkin mendapat sokongan majoriti. Cuma Agung sekarang peka, ada satu senarai politik dan ada satu senarai rakyat. Ya. So kalau ikut senarai rakyat, orang yang dapat majoriti tipis seperti Zaid Hamidi tidak akan layak menjadi Perdana Menteri, tidak layak dipertimbangkan sebagai Perdana Menteri, dia tidak akan masuk senarai. Tetapi mungkin parti, kalau senarai parti, mungkin parti mencalonkan Zaid Hamidi. Jadi yang di-Pertuan Agong boleh lihat siapa yang dipilih rakyat dan siapa yang dipilih parti. Kemudian yang di-Pertuan Agong boleh buat keputusan dia hendak tumpu kepada senarai rakyat atau nak tumpu kepada senarai parti, atau yang di-Pertuan Agong nak buat pemilihan lain ikut budi bicara tuanku. Itu yang saya cadangkan, supaya ada satu representasi rakyat directly berhubung dengan siapa yang perlu jadi Perdana Menteri. Dan saya yakin senarai rakyat lebih meyakinkan daripada senarai parti. Now, katakan dalam UMNO mencalonkan nama Zaid Hamidi, Pakatan Harapan mencalonkan nama Anwar Ibrahim, tetapi di dalam senarai rakyat ada nama, katakan dan Perikatan Nasional calonkan, katakan Dr. Sam. Tetapi di dalam senarai rakyat ada juga nama, katakan dari Perikatan Nasional, contohnya ada nama Sulaiman, katakan. Saya tak nak ambil ahli-ahli parlimen yang ada, Sulaiman. Katakan yang di-Pertuan Agong rujuk kepada senarai rakyat dan dia kata, saya fikir saya nak pilih Sulaiman kerana pada hemat saya Sulaiman mungkin mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. So, yang di-Pertuan Agong melantik Sulaiman. Sulaiman ni bukannya pilihan parti Perikatan Nasional. Sulaiman ni bukannya pengerusi Perikatan Nasional. Sulaiman ni bukannya Presiden Bersatu. Sulaiman ni bukannya Presiden PAS. Dia hanyalah seorang ahli parlimen yang menang bawah tiket Perikatan Nasional. Tetapi adakah Sulaiman perlu rasa takut? Tidak. Tidak ada sesiapa boleh tuduh Sulaiman melobi untuk jawatan PM, kerana sebenarnya itu adalah kehendak rakyat. Jadi Sulaiman tak perlu takut bahawa parti akan memandang dia dengan marah ke, Muhyiddin akan marah ke, Hadi Awang akan marah ke, Dr. Sam akan marah. Dia tidak perlu takut. Ini adalah di luar kawalan dia kerana ini adalah pilihan rakyat. So, ini mengatasi kemungkinan berlaku masalah dalaman parti sekiranya yang di-Pertuan Agong melantik orang selain daripada presiden atau pengerusi parti. Yang di-Pertuan Agong juga sekiranya melantik daripada senarai itu, dia tidak boleh dituduh apa orang kata tidak menuruti senarai parti, kerana yang di-Pertuan Agong boleh kata ini senarai rakyat, ini yang rakyat mahu. Dan Perlembagaan Persekutuan setelah ianya dipindah mewajibkan yang di-Pertuan Agong dipersembahkan dengan senarai rakyat. So sekurang-kurangnya yang di-Pertuan Agong, walaupun tidak perlu memberi sebarang penjelasan, sekurang-kurangnya dia ada asas kukuh untuk melantik Sulaiman sebagai Perdana Menteri. So inilah formula pertama yang saya sarankan, yang paling mudah, yang paling sedikit pindaan dia dalam perlembagaan, yang tidak mencabul mana-mana hak mutlak yang ada pada yang di-Pertuan Agong, tetapi sebaliknya memberikan satu ruang kepada yang di-Pertuan Agong untuk mendengar suara rakyat dan melantik seorang yang rakyat selesa dengan orang itu sebagai Perdana Menteri. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.